Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Kita sedang bersiaran secara langsung dari Auditorium Kompleks A, Kementerian Pendidikan Malaysia bagi sebuah sidang media khas Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana sebentar lagi akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razzie Jidin. Saya yakin intipati kita pada hari ini adalah berkaitan dengan peperiksaan PT3 iaitu pentaksiran tingkatan 3 yang digunakan untuk menggantikan penilaian menengah rendah PMR yang telah dijalankan sejak tahun 1993. Seperti kita sedia maklum, PT3 telah ditangguhkan selama 2 tahun sejak 2020 akibat pandemik COVID-19. Menurut laporan akhbar berita harian pada Februari 2022, Kementerian Pendidikan Malaysia masih belum mempunyai kata putus berkaitan dengan pelaksanaan PT3 pada tahun ini. Antara kenyataan yang juga dikeluarkan pada ketika itu ialah kementerian perlu meneliti pendekatan paling sesuai dan mengambil kira tahap penguasaan murid. Kini kita telah pun memasuki pertengahan tahun 2022. Pasti banyak pihak yang menantikan pengumuman rasmi berkaitan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Malaysia juga kini telah memasuki peringkat fasa endemik. Beberapa SOP telah disesuaikan dengan keadaan semasa termasuklah di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Jadi ayuh kita ingin saksikan pengumuman dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razzie Jidin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada ibu bapa, anak-anak, guru-guru, seluruh warga pendidik dan rakyat Malaysia di luar sana. Petang ini saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan sistem pendidikan kita yang menyentuh khususnya perkara berkaitan dengan pentaksiran. Ini adalah sedikit latar belakang tentang pelaksanaan pentaksiran di sekolah rendah dan juga pentaksiran di peringkat menengah rendah. Jika kita lihat untuk UPSR, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988 dan pada tahun 2011 kita perkenalkan pentaksiran berasaskan sekolah PBS dan pada tahun 2020 kita tidak laksanakan UPSR kerana pandemik COVID-19 dan pada tahun 2021 kita mansuhkan UPSR. Untuk pentaksiran bagi sekolah peringkat menengah rendah, pada 1993 diperkenalkan peperiksaan PMR dan kemudiannya PBS diperkenalkan pada tahun 2012 di sekolah menengah dan PT3 diperkenalkan pada tahun 2014. Pada tahun 2020 dan 2021, PT3 tidak dilaksanakan. Jadi ramai yang tertanya-tanya, apakah akan ada PT3 untuk tahun 2022? Jawapannya, 2022, mulai tahun 2022, PT3 dimansuhkan. Jadi mulai tahun ini tidak ada lagi PT3, ianya dimansuhkan. Saudara-saudari, sewaktu sebelum pandemik, PT3 telah dilaksanakan di sekolah di mana guru-guru menjana soalan-soalan untuk murid-murid mereka dan peperiksaan dilaksanakan di bawah kawalan guru-guru di sekolah. Dan hari ini kita membuat keputusan bahawa PT3 akan dimasukkan mulai tahun ini. Kemudian tentunya ramai tertanya-tanya, bila tidak ada peperiksaan, bila tidak ada UPSR di sekolah rendah, bila tidak ada PT3 di sekolah di peringkat menengah rendah, bagaimanakah kita khususnya ibu bapa dan guru-guru dapat mengetahui tentang prestasi murid mereka dalam konteks mata pelajaran yang mereka belajar di sekolah. Oleh yang demikian,
Seperti mana yang sentiasa kita sebutkan bahawa sejak daripada penghapusan UPSR pada tahun yang lalu, KPM telah memfokuskan kepada usaha-usaha untuk memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah ataupun PBS. Taksiran berasaskan sekolah ini mempunyai 3 komponen. Pertama sekali PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Yang kedua adalah PAJSK ataupun pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Dan yang ketiga adalah PPSI atau pentaksiran psikometrik. Jadi ini adalah 3 komponen pentaksiran berasaskan sekolah yang kita akan terus tambah baik. Dalam konteks ini, apabila kita bercakap tentang pentaksiran bilik darjah, perkara ini telah berlangsung sekian lama. Sebagaimana kita lihat dalam gambar rajah tadi, pentaksiran berasaskan sekolah diperkenalkan di sekolah rendah pada tahun 2011 dan diperkenalkan di sekolah menengah pada tahun 2012. Telah ada garis panduan berkaitan dengan pentaksiran berasaskan sekolah ini, termasuklah pentaksiran bilik darjah PBD. Dalam konteks ini, PBD seperti mana yang dijelaskan dalam garis panduan yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, PBD ini mempunyai 2 komponen. Pentaksiran bilik darjah ini mempunyai pentaksiran yang berbentuk formatif dan pentaksiran yang berbentuk sumatif. Pentaksiran berbentuk formatif ini adalah pentaksiran yang dilaksanakan secara berterusan dalam proses pembelajaran murid dalam kelas dan juga di sepanjang sesi tersebut. Murid ditaksir secara berterusan oleh guru melalui pelbagai pendekatan, dan pentaksiran formatif ini digunakan untuk guru membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka untuk memastikan supaya murid dapat mencapai tahap penguasaan yang sepatutnya. Itu adalah pentaksiran berbentuk formatif. Yang satu lagi adalah pentaksiran berbentuk sumatif, iaitu pentaksiran yang kita buat pada akhir sesuatu topik atau pada akhir sesuatu tempoh, mungkin di akhir sesi atau di akhir semester ataupun di akhir tahun. Jadi pentaksiran berbentuk sumatif ini kita telah biasa laksanakan di sekolah, khususnya ujian untuk ujian akhir tahun. Sebelum ini banyak dilaksanakan ujian akhir tahun, pertengahan penggal dan sebagainya. Ini merupakan sebahagian daripada apa yang dilihat dalam konteks pentaksiran berbentuk sumatif. Sekarang ini kita ingin melaksanakan penambahbaikan kepada pentaksiran bilik darjah ini. Pertama sekali dalam konteks formatif. Walaupun kita telah perkenalkan pentaksiran berasaskan sekolah PBS mulai tahun 2011 di sekolah rendah dan 2012 di sekolah menengah, namun begitu, memandangkan dalam tempoh tersebut ada peperiksaan-peperiksaan penting khusus yang diletakkan untuk murid di peringkat tersebut, seperti mana murid di sekolah rendah yang menduduki UPSR dan murid di peringkat menengah rendah yang menduduki PT3, maka tumpuan adalah lebih kepada peperiksaan-peperiksaan ini. Oleh yang demikian, kita melihat masih terdapat banyak ruang untuk kita pertingkatkan latihan guru dalam konteks pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini. Kita sedar bahawa terdapat 10,000 buah sekolah di seluruh negara dengan jumlah murid dalam kelas yang berbeza. Ada sekolah muridnya jauh lebih ramai dalam kelas berbanding dengan murid sekolah lain. Jadi apakah pendekatan yang boleh digunakan sebagai contoh oleh guru-guru dalam konteks apabila murid sekolah ataupun murid dalam kelas itu adalah agak ramai berbanding dengan kelas lain? Kita telah melihat bahawa banyak best practices yang diamalkan di institusi pendidikan lain di seluruh dunia. Kalau kelas ramai nak buat macam mana pentaksiran bilik darjah ni? Apakah pendekatan dan inovasi yang boleh digunakan? Oleh sebab itu, kita ingin meningkatkan latihan pada guru-guru dan juga perkongsian tentang kaedah yang baik dalam konteks pelaksanaan pentaksiran bilik darjah berdasarkan situasi dan kekangan pada waktu itu. Kalau kelas ramai macam mana? Kalau kelas itu sikit macam mana? Jadi pendekatan ini boleh membantu guru-guru untuk melaksanakan pentaksiran atau bilik darjah ini secara lebih efektif, secara lebih efisien berdasarkan latihan-latihan dan perkongsian yang kita akan laksanakan dengan guru-guru di seluruh negara. Seterusnya adalah
penambahbaikan tentang pentaksiran berbentuk sumatif. Antara perkara yang paling banyak dibincangkan apabila tidak ada peperiksaan UPSR sebagai contoh adalah ramai yang tanya macam mana kita nak tahu prestasi atau pencapaian anak-anak. Ibu bapa bertanya macam mana nak tahu prestasi dan pencapaian anak-anak, kerana setiap sekolah ini mempunyai mempunyai pendekatan berbeza dalam menyiapkan kertas-kertas peperiksaan mereka. Sekolah lain berbeza, sekolah ini berbeza. Jadi kita ambil kira semua pandangan ini dan kita lihat apakah penambahbaikan yang kita nak laksanakan. Jadi jika kita lihat, apabila kita bercakap tentang UPSR dan PT3, ini adalah satu bentuk sumatif, peperiksaan sumatif yang mengambil kira apa yang telah dipelajari oleh murid bukan saja pada tahun tersebut, tetapi tahun-tahun sebelumnya. Ambil contoh PT3. PT3 ini bila dilaksanakan, ianya bukan sahaja menilai murid untuk silibus mereka pada tingkatan 3, tetapi juga turut mengambil kira silibus mereka pada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi kadang-kadang murid dah tingkatan 1 dah lama dah tinggalkan konsep apa yang dipelajari pada tingkatan 1 dan tingkatan 2, dan apabila sampai ke tingkatan 3 mereka rasa gugup. Kena ingat balik, kena pusing balik untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Sebab itu dalam pendekatan baru yang kita perkenalkan ini, kita akan laksanakan pentaksiran sumatif ini mengikut tahun dan tingkatan. Ini saya akan jelaskan sekejap lagi. Yang kedua, tadi saya sebut bahawa sebelum ini apabila tidak ada peperiksaan seperti UPSR dan PT3, ramai tak tahu macam mana. Tidak ada, kerana dikatakan setiap sekolah ni memang berbeza. Cikgu buat soalan berbeza-beza. Ada yang kata cikgu ni mudah, ada yang kata cikgu ni susah, ada yang kata soalan ni kompleks, ada yang kata soalan ni pendek, macam-macam. Jadi sebab itu kita dalam konteks ini bagi memperkasakan pentaksiran sumatif ini, kita akan memantapkan ujian akhir sesi akademik di sekolah rendah untuk 5 mata pelajaran dan semua mata pelajaran di peringkat menengah rendah, di mana soalan-soalan ini akan disediakan melalui satu bank soalan. Pihak kementerian akan menyediakan bank soalan yang mempunyai soalan yang banyak berdasarkan tahap-tahap tertentu, yang mana soalan ini akan dijana oleh guru di sekolah. Set soalan untuk ujian akhir tahun ini akan dijana oleh guru di sekolah. Dan di mana pelaksanaannya lebih fleksibel. Tak ada kata seluruh negara buat exam hari apa, tak ada. Sekolah tetapkan bila mereka nak laksanakan peperiksaan mereka dalam tempoh-tempoh tertentu, dan di mana nak buat dalam kelas ke, nak buat apa. Tujuannya adalah untuk kita mendapat input berkaitan dengan bagaimanakah anak-anak kita menguasai perkara yang sepatut mereka kuasai dalam tempoh pembelajaran mereka. Jadi dalam konteks ini, jika saya boleh jelaskan, ujian akhir sesi akademik ini bukan satu penggantian. Ini sehingga saya ingin jelaskan. Ini bukan kata nak ganti UPSR, ini bukan nak ganti PT3. Cuma kita nak isi kekosongan di mana kita terima pandangan ramai daripada ibu bapa dan guru-guru serta pentadbir sekolah tentang keadaan di mana tidak ada satu standard soalan yang boleh digunakan untuk mereka memberi kepercayaan yang lebih kepada pentaksiran yang dilaksanakan. Kerana apa? Kerana ada yang menganggap soalan-soalan yang disediakan itu terlalu berbeza tahap kesusahan atau tahap kesukarannya atau tahap kompleksitinya. Sebab itu dalam konteks ini, untuk ujian akhir sesi akademik, ini sebelum ini kita kata ujian akhir tahun lah. Ya, ujian akhir tahun ini kita akan laksanakan untuk murid di sekolah rendah bagi tahun 4, 5 dan 6. Bank soalan akan disediakan oleh KPM untuk 5 mata pelajaran, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Dan soalan untuk mata pelajaran lain disediakan oleh guru-guru di sekolah. Apa yang akan kita lihat di sini, soalan-soalan untuk 5 mata pelajaran ini akan membantu guru-guru untuk melihat setakat mana anak-anak didik mereka berjaya menguasai apa yang telah dipelajari oleh mereka pada akhir tempoh pembelajaran tersebut. Bagi pihak KPM pula, yang maklumat-maklumat ini akan dapat membantu kementerian secara lebih menyeluruh
untuk melihat data-data yang ada di seluruh negara tentang pencapaian murid-murid dalam konteks-konteks subjek yang disebutkan tadi. Ini membantu kita untuk melihat khususnya perkara berkaitan literasi, khususnya perkara berkaitan dengan numeracy, bagi membolehkan intervensi dibuat di peringkat negeri, daerah dan juga di peringkat sekolah. Apa yang penting? Ini bukanlah satu peperiksaan pusat seperti mana kita nyatakan sebelum ini. Ianya lebih pada satu kaedah untuk kita membuat satu penyelarasan soalan-soalan yang standard bagi membolehkan kami di peringkat kementerian mendapat input untuk menambah baik sistem pendidikan kita. Apa saja keputusan untuk ujian akhir sesi akademik ini tidak akan digunakan untuk membanding murid-murid, tidak akan digunakan untuk membanding sekolah-sekolah, tidak akan digunakan untuk membanding PPD, dan tidak akan digunakan untuk membanding JPN. Jadi saya mohon pada pihak JPN dan PPD perlu diingat bahawa tidak ada keperluan untuk mengumpulkan prestasi setiap sekolah dan sebagainya dalam konteks ini. Ini kerana kita tidak ingin bahawa pelaksanaan ujian ini menjadi satu tekanan baru kepada sistem pendidikan kita, khususnya kepada guru-guru dan murid-murid di sekolah. Tujuannya pelaksanaan item-item yang standard ini adalah untuk kita sama-sama, bukan saja guru-guru, bukan saja murid-murid, bahkan ibu bapa dan pihak kementerian melihat sebagai satu pasukan besar bagaimanakah kita sama-sama melihat penambahbaikan yang perlu kita laksanakan dari semasa ke semasa kepada sistem pendidikan kita. Seterusnya, untuk sekolah menengah bagi tingkatan 1, 2 dan 3, ujian sumatif, ujian akhir sesi akademik, bank soalan untuk semua mata pelajaran disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi jika kita lihat, ini dapat mengurangkan kesukaran guru-guru untuk menyediakan kertas-kertas soalan di sekolah. Ini juga bagi memastikan kita mendapat maklumat yang lebih tepat untuk kita membuat analisa data-data yang ada bagi lebih 5 juta murid kita di seluruh negara. Jadi untuk tujuan ini, dengan adanya bank soalan ini yang mana soalan-soalannya boleh dibina oleh guru-guru di sekolah bila sampai masanya, kita yakin bahawa walaupun kita tidak ada satu pentaksiran pusat, namun kita masih dapat menilai perkembangan anak-anak kita secara lebih menyeluruh. Seterusnya adalah berkaitan dengan pelaporan PDPD. Jika kita lihat, banyak kita terima pandangan daripada guru-guru, pandangan daripada ibu bapa, pandangan daripada pentadbir sekolah. Bila dapat laporan PBD itu daripada TP1 dan hingga ke TP6, dan perkara ini digabungkan dalam semua konteks untuk diletakkan di bawah satu TP bagi mata pelajaran tersebut, terlalu banyak variables, terlalu banyak perkara yang kita masukkan dalam satu analisa tahap penguasaan. Jadi ibu bapa menghadapi kesukaran untuk melihat di manakah ruang untuk mereka tambah baik pembelajaran anak-anak mereka. Guru-guru juga sukar untuk menetapkan di TP manakah anak-anak ini perlu diberikan kerana terlalu banyak variables yang boleh ubah yang dimasukkan dalam pengiraan ataupun penilaian TP tersebut. Dalam konteks ini, untuk pelaporan PBD yang menyeluruh ini, pelaporan baharu ini, seperti mana sebelum ini kita ada 2 pelaporan, iaitu pelaporan di pertengahan sesi akademik dan juga pelaporan di akhir sesi akademik. Namun begitu, pelaporan baru ini kita akan menambah deskriptor bagi tahap penguasaan yang lebih komprehensif dan jelas. Sebelum ini kita lihat deskriptor yang disertakan untuk tahap penguasaan ini untuk setiap mata pelajaran agak berbeza. Dan kadang-kadang ianya tidak begitu menjelaskan apa sebenarnya yang telah dicapai atau tidak dicapai oleh anak-anak kita. Sebab itu bila kita lihat deskriptor sedia ada, maknanya kita lihat deskriptor ataupun penjelasan ini perlu dibuat dengan lebih jelas dan komprehensif bagi membantu ibu bapa untuk memahami apakah yang telah dicapai dan apakah yang perlu dicapai oleh anak-anak mereka. Selain daripada itu, ini antara perkara yang selalu menjadi perbincangan. Ibu bapa mungkin melihat anak mereka cukup bersemangat
dalam menyiapkan segala tugasan yang diberikan oleh guru. Usaha-usaha yang dibuat oleh anak-anak ini di sepanjang tempoh pembelajaran adalah amat tinggi. Namun begitu, kadang-kadang apabila mendapat keputusan tahap penguasaan, ianya mungkin tidak begitu tinggi. Jadi ibu bapa kadang-kadang melihat anak saya dah cuba yang terbaik, dah belajar gajin-gajin, tapi masih belum mencapai tahap penguasaan sepatutnya. Oleh yang demikian, dalam konteks pelaporan baru ini, kita akan mengambil kira, kita akan adakan satu penilaian ringkas untuk tahap usaha murid dalam pembelajaran mereka. Ini untuk memberi gambaran kepada guru dan ibu bapa di mana ada murid yang mungkin berusaha keras tetapi pencapaian dalam tahap penguasaan mereka itu tidak begitu tinggi. Jadi dengan cara ini kita dapat cuba duduk guru bersama dengan ibu bapa untuk mencari punca. Anak saya rajin tetapi kenapa tak dapat mencapai tahap penguasaan yang tinggi? Mungkin kerana anak-anak ini menghadapi kesukaran dalam topik-topik tertentu, dalam mata pelajaran tertentu. Maka tindakan boleh diambil oleh guru-guru untuk memastikan anak-anak ini dapat menguasai apa yang sepatutnya. Seterusnya juga ulasan guru kelas dan ulasan guru mata pelajaran. Kita menitik beratkan bahawa bukan sahaja guru kelas tetapi guru mata pelajaran juga perlu memberi ulasan kepada pencapaian murid dalam mata pelajaran mereka. Kerana tidak ada orang lain yang lebih mengenali murid mereka kecuali guru yang mengajar murid tersebut. Dengan cara ini, ulasan guru ini dapat digunakan untuk membina pembelajaran murid-murid ini bagi memastikan murid-murid ini dapat menguasai topik-topik yang telah ditetapkan seperti mana yang telah dirangka oleh guru-guru mereka. Seterusnya, apabila murid tidak mencapai tahap penguasaan minimum, maka guru-guru seharusnya mencadangkan apakah intervensi yang perlu dibuat. Mungkin guru mencadangkan ini intervensi yang ibu bapa perlu buat. Dan seperti mana kita tahu bahawa peperiksaan ini dibuat di akhir tahun. Ujian ini dibuat di akhir tahun. Ujian akhir tahun. Maka guru mata pelajaran tersebut mungkin akan mengajar murid tersebut untuk tahun tersebut sahaja. Dan intervensi ini boleh dimasukkan dalam laporan untuk membantu guru pada tahun berikutnya bagi memastikan murid ini dapat menguasai apa yang diperlukan dalam konteks peringkat awal mereka di tahun berikutnya. Namun kita yakin sekiranya pentaksiran bilik darjah ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan kemampuan guru-guru kita, kita ingin pastikan bahawa anak-anak kita ini dapat mencapai tahap penguasaan minimum sebelum mereka bergerak ke tahun yang berikutnya. Saudara-saudari, dengan penggunaan dan pelaksanaan ujian di setiap peringkat tahun 4, 5, 6 dan tahun 1, 2, 3 ini di mana ada standard component, ianya membantu kita untuk membina anak-anak kita. Kerana apa? Kerana katakanlah dilaksanakan ujian bahasa Melayu pada tahun 4, ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik, maka ada ruang untuk di tahun 5 mereka tambah baik. Sekiranya di akhir tahun 5 ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik, maka ada masa di tahun 6 untuk guru mengambil tindakan yang sewajarnya. Ini berbeza dengan keadaan sebelum ini, di mana peperiksaan UPSR hanya diadakan di tahun 6. Murid itu dah nak keluar daripada sistem persekolahan, sekolah rendah. Maka ianya sudah terlalu lambat. Begitu juga dengan peringkat menengah rendah. Kita laksanakan pentaksiran ini pada murid di tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi kita ada tempoh untuk kita membantu murid-murid ini dalam pembelajaran mereka sehingga mereka ke tingkatan 3. Kalau dalam konteks PT3, kita laksanakan peperiksaan sumatif at the end. Pada akhir mereka tingkatan 3. Maka intervensi itu sudah terlalu lambat kerana apabila mereka ke tingkatan 4, persediaan mereka adalah tertumpu kepada persediaan untuk peperiksaan SPM. Jadi itulah antara pendekatan pelaporan yang kita akan laksanakan. Selain daripada PBD tadi, kita juga sebut bahawa kita ada PAJSK iaitu berkaitan dengan jasmani dan juga PPSI, psychometric test. Dalam konteks ini, kita akan perkasakan juga perkara berkaitan dengan PAJSK. Jadi ada beberapa komponen yang akan diperkasakan termasuklah dalam konteks pemilihan perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan untuk diambil kira sebagai markah PAJSK nanti. Ini perkara kita akan perincikan dalam penataran yang akan dibuat bersama-sama dengan pihak sekolah. Seterusnya berkaitan dengan PPSI.
PPSI ini kita akan turut laksanakan bagi murid tahun 4 dan tahun 5 di sekolah rendah dan murid tingkatan 2 di sekolah menengah. Sebelum ini PPSI tidak dilaksanakan oleh murid di tahun 4 dan 5 sekolah rendah dan tingkatan 2 di sekolah menengah. Dan kali ini kita akan laksanakan PPSI ini untuk kumpulan murid ini juga. Jadi ini membolehkan ibu bapa mendapat maklumat yang lebih menyeluruh berkaitan dengan perkembangan anak mereka, bukan sahaja dari sudut akademik, begitu juga bukan sahaja dalam konteks usaha mereka dalam pembelajaran, tetapi juga dari sudut jasmani, kesihatan dan juga psikometrik mereka. Berkaitan dengan pelaporan, seperti mana saya sebut tadi, ada dua pelaporan, pelaporan pertengahan sesi akademik dan juga pelaporan pada akhir sesi akademik. Bagi peringkat sesi pertengahan sesi akademik, pelaporan pertengahan tahun hanya ada pelaporan untuk pentaksiran berterusan atau PBD tadi bagi sekolah rendah tahun 4, 5 dan 6 dan juga sekolah menengah tingkatan 1 dan 2 dan 3. Tidak ada pelaporan seperti mana sebelum ini, tidak ada pelaporan PAJSK dan PSI di peringkat pertengahan sesi akademik. Namun, untuk di peringkat akhir sesi akademik, ibu bapa bukan sahaja mendapat maklumat berkaitan dengan pentaksiran berterusan anak-anak mereka, tetapi juga mereka akan dapat maklumat berkaitan dengan pentaksiran sumatif, iaitu ujian akhir sesi akademik. Selain daripada itu juga, pelaporan berkaitan dengan PAJSK dan PPSI juga akan diberikan kepada ibu bapa. Dalam konteks ini, KPM akan melaporkan ataupun guru boleh membuat pelaporan ini melalui satu sistem yang disediakan oleh kementerian. Kita akan sediakan satu sistem untuk membolehkan pelaporan dibuat hanya di satu tempat. Kerana apa? Kerana kita tahu sebelum ini ramai guru-guru yang merungut. Sebagai contoh dalam konteks pelaporan PBD, nak kena masukkan dalam Excel, dalam yang seperti mana fail yang telah disediakan oleh BPK itu kena masuk fail Excel satu di sekolah. Kemudian ada pula PPD yang minta pelaporan PBD untuk dimasukkan dalam database di peringkat PPD. Kemudian JPN pula telefon nak minta supaya dimasukkan di peringkat database di peringkat JPN. Dan ini memberi tekanan pada guru-guru kerana mereka terpaksa melakukan perkara yang sama dalam satu tempoh yang tidak jauh, dan perkara ini sepatutnya dilakukan dengan lebih cekap. Sebab itu kementerian telah membuat ketetapan bahawa selepas ini pelaporan adalah melalui satu sistem sahaja, dan sekiranya PPD dan JPM memerlukan pelaporan, maka kita akan sediakan access control untuk membolehkan mereka masuk mendapat laporan di peringkat-peringkat tertentu seperti mana yang akan ditetapkan oleh kementerian. Kita juga sedar bahawa guru-guru mungkin merasakan cabaran dalam konteks akses kepada server. Kadang-kadang nak masuk server, sebelum ini dikatakan nak masuk server KPM ini mungkin mengambil masa yang lambat dan sebagainya. Perkara-perkara berkaitan dengan peningkatan usaha untuk peningkatan teknologi yang berkaitan di peringkat kementerian bagi memastikan akses yang lebih cekap, akses yang lebih mudah, kita sedang usahakan di peringkat kementerian bagi membolehkan apabila bermulanya pelaksanaan ini semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, insya-Allah. Ini berkaitan sama juga dengan sekolah menengah tadi, sekolah rendah tadi, pelaporan akhir untuk sekolah menengah seperti mana yang kita jelaskan di peringkat sekolah rendah tadi, ada pentaksiran formatif yang berterusan, pentaksiran sumatif iaitu ujian akhir sesi akademik, PAJSK dan juga PPSI. Nah, bila kita nak laksanakan pentaksiran sumatif ini? Pentaksiran sumatif ini akan mula dilaksanakan bagi sesi akademik tahun ini 2022-2023. Yang maknanya untuk ujian akhir tahun tahun ini akan disediakan soalan-soalan seperti mana tadi, 5 subjek untuk sekolah rendah dan semua mata pelajaran untuk sekolah menengah. Soalan-soalan ini akan disediakan dalam bank soalan oleh pihak KPM dan guru boleh menjana set soalan dengan mendapat akses kepada bank soalan yang disediakan tersebut. Dan apa yang paling penting ya, saya ingin jelaskan di sini, kita perlu melihat bahawa ujian akhir tahun ini bukanlah sesuatu yang high stake, bukanlah sesuatu yang kata anak-anak perlu ditekan untuk mencapai pencapaian yang paling tinggi. Apa yang kita ingin lihat adalah untuk kita, ibu bapa, guru-guru, pentadbir sekolah dan kementerian mengambil ini untuk membina anak-anak kita. Let's build the kids together.
Kita perlu sama-sama membina anak-anak kita untuk melahirkan generasi yang jauh lebih hebat. Dan melalui pendekatan ini kita yakin bahawa anak-anak mempunyai ruang yang luas di sekolah untuk menumpukan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kreativiti mereka, berkaitan dengan pemikiran mereka, berkaitan dengan pembentukan idealisme mereka, berkaitan dengan pembentukan jati diri mereka. Lebih banyak perkara-perkara yang boleh dilaksanakan di sekolah tanpa tekanan yang berat dalam sudut pencapaian akademik. Kita bina mereka bukan sahaja dalam konteks akademik, tetapi sebagai seorang murid yang secara keseluruhannya adalah murid yang hebat. Untuk pelaporan akhir sesi akademik menggunakan format baru yang saya jelaskan tadi, ianya akan dimula dilaksanakan pada sesi akademik tahun ini 2022-2023. Ini adalah untuk pelaporan bagi sesi akademik, pelaporan akhir sesi akademik. Seterusnya bagi pelaporan pertengahan sesi akademik. Memandangkan kita telah memulakan sesi persekolahan dan kita hampir mencapai pertengahan sesi persekolahan, maka untuk pelaporan pertengahan sesi akademik dia tak akan mulakan bagi tahun ini. Pelaporan pertengahan sesi akademik menggunakan format baru ini akan mula dilaksanakan pada sesi akademik 2023-2024. Maknanya apa? Untuk pelaporan format baru pelaporan sesi akhir sesi akademik, kita guna format baru bermula tahun ini. Tapi untuk pertengahan sesi akademik kita guna pelaporan baru bermula sesi akademik yang berikutnya 2023 dan 2024. Saudara-saudari, itulah apa sedikit sebanyak yang kita ingin jelaskan. Jika saya boleh simpulkan di sini bahawa tadi dijelaskan setelah kita melihat kembali secara keseluruhan pentaksiran yang ada dalam sistem pendidikan kita, kita telah membuat ketetapan bahawa PT3 dimasukkan mulai tahun ini. Namun begitu, tentunya banyak persoalan bila dimasukkan pentaksiran ini, bagaimana pula dengan usaha untuk melihat prestasi anak-anak kita. Dan saya telah jelaskan tadi bahawa kita akan mengukuhkan pentaksiran berasaskan sekolah ini yang mempunyai 3 komponen utama, PBD, PAJSK dan PPSI tadi. Dan seperti mana PBD pula, kita telah jelaskan bahawa antara cabaran utama PBD, rungutan yang kami banyak terima adalah tidak ada satu soalan ataupun tidak ada satu pendekatan bagi membolehkan ibu bapa merasai bahawa soalan yang diberikan itu adalah mencapai tahap tertentu untuk anak mereka pada peringkat tertentu. Maka oleh yang demikian, mengambil kira pandangan ibu bapa, guru-guru, maka kita akan sediakan di sekolah rendah untuk 5 mata pelajaran tadi, bank soalan untuk 5 mata pelajaran, dan di sekolah menengah bagi tingkatan 1 dan 2 dan 3 kita buat untuk semua mata pelajaran. Dengan pendekatan ini, ianya semestinya dapat membantu guru-guru di mana mereka tidak perlu memikirkan apakah bentuk soalan, apakah soalan ini setara dengan sekolah lain dan sebagainya. Apa yang paling penting, kita telah membuat penataran soalan-soalan tersebut, memastikan ianya satu soalan yang standard berdasarkan tahap-tahap kesukaran tertentu untuk dimasukkan dalam set-set soalan yang disediakan di sekolah. Dan kita yakin dengan pendekatan yang kita buat ini, khususnya dalam konteks pelaporan baharu, sebab banyak kita terima bahawa bila kita lump in, kita kumpulkan semua pelaporan-pelaporan ini dalam satu tahap penguasaan, maka ibu bapa tak mendapat gambaran di manakah perkara-perkara yang boleh ditambah baik, di manakah kekurangan dalam anak mereka yang mereka perlu bantu. Namun pendekatan pada hari ini, di mana sebagai contoh, saya sebutkan tadi pelaporan akhir tahun, ada pelaporan berkaitan dengan pelaporan berterusan formatif. Apakah tahap penguasaan anak-anak ini? Ada pelaporan berkaitan dengan usaha anak-anak ini. Dan juga ada pelaporan sumatif yang dilaksanakan melalui ujian akhir tahun. Apa yang paling penting? Sekiranya tahap penguasaan sebagai contoh untuk pelaporan formatif yang berterusan ini berbeza dengan tahap penguasaan di peringkat sumatif, di peringkat ujian akhir tahun. Katakanlah tahap penguasaan secara umumnya di peringkat formatif berterusan yang cikgu buat dalam kelas ni, anak ni mencapai tahap penguasaan yang bagus. Usaha juga, effort juga satu usaha yang baik. Tapi apabila katakanlah di peringkat ujian akhir tahun, pencapaiannya tidak begitu memberangsangkan. Jadi guru dan ibu bapa boleh duduk untuk melihat apakah puncanya.
Dan ini membantu untuk kita melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Mungkin pada waktu itu anak kita kurang sihat. Di sepanjang tahun ini dapat melaksanakannya dengan baik, sampai hari ujian dia kurang sihat. Jadi menyebabkan ia menjejaskan pencapaian. Jadi kita tahu, okey, inilah puncanya, maka apakah pendekatan yang boleh dilaksanakan. Jadi ini merupakan satu pelaporan yang sekiranya ibu bapa, guru-guru dan masyarakat melihat secara positif, insya-Allah kita akan dapat membina anak-anak kita melalui sistem persekolahan kita untuk melahirkan generasi pewaris negara yang jauh lebih hebat. Saya rasa itu saja daripada saya dan saya buka untuk soalan. Sekian, terima kasih. Silakan kalau ada soalan. Selamat Okey, silakan. Selamat sejahtera Menteri. Saya Cherry dari Sinchu Daily. Saya nak tanya, bila kementerian membuat keputusan untuk memasukkan PT3, adakah mendapat sebarang cadangan atau pandangan daripada ibu bapa? Bagaimanakah tentang macam pandangan ibu bapa? Adakah mereka sesetengah mereka adalah memberi itu pandangan yang positif? Right. Secara umumnya kita laksanakan sesi libat urus bersama dengan PIBG, bersama dengan guru-guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan juga pihak-pihak stakeholders yang berkaitan. Nah, dalam konteks ini salah satu kekuatan utama ya, jika kita lihat pelaksanaan PT3 sebelum ini. Pelaksanaan PT3 sebelum ini memang telah dilaksanakan di sekolah. Maknanya sebelum ini memang guru buat soalan yang diambil daripada pihak lembaga peperiksaan, dibina di sekolah, dibuat di sekolah. Itu peringkat PT3. Dan kita lihat bahawa peperiksaan ini adalah bentuk di peringkat akhir. Murid dah habis tingkatan 3. Mana dah selesai nak naik tingkatan 4, buat persediaan untuk tingkatan 5 dan SPM. Oleh yang demikian, bila kita jelaskan kepada ibu bapa, guru-guru, mereka melihat bahawa pendekatan yang digunakan ini, ianya bukan satu peperiksaan yang high stake ya. Kerana PT3 itu sendiri dilihat sebagai high stake. Kita kata kita bina murid ini. Kita bina anak-anak ini. Let's build them together. Tapi kita tak nak tekan mereka. Jadi bagaimanakah pembinaan yang terbaik adalah untuk kita lihat apakah terdapat intervensi yang kita boleh buat sebelum ianya terlalu lambat. Sebab itu bila kita perkenalkan ujian akhir tahun ini dengan soalan standard ya, very low stake, buatlah kat sekolah, nak buat bila, kita ada tempoh dia boleh buat bila, buat dalam kelas macam biasa, macam ujian akhir tahun tak ada masalah. Dan apabila dilaksanakan itu, sekurang-kurangnya soalan itu telah dijamin kualiti mereka, dipastikan bahawa levelnya adalah setara, walaupun banyak pilihan tapi levelnya, tahapnya adalah setara di seluruh negara, maka ini sebenarnya memberi kelebihan yang jauh lebih baik berbanding dengan sistem sedia ada. Sebab itu umumnya penerimaannya adalah baik. Concern utama, kerisauan utama ibu bapa adalah kerana tidak ada satu soalan yang boleh dijadikan benchmark. Dia tak tahu. Kadang-kadang dia rasa guru di sekolah anak dia ni bagi mudah sangat. Guru sekolah anak kawan dia ni macam bagi susah sangat. Jadi betul ke tidak ni? Jadi dalam konteks ini sekurang-kurangnya dia tahu bahawa soalan-soalan yang disediakan ini adalah soalan yang telah kita jamin kualitinya, kita pastikan ianya ditapis mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan bagi memastikan supaya bila dilaksanakan itu ianya dapat menilai konstruk-konstruk yang ingin dinilai oleh guru-guru di sekolah. Okey? Ada lagi soalan? Anyone? Datuk Rafida Berita Harian. Datuk, yang soalan bank soalan tu maksudnya dia boleh jalankan ujian tu pada bila-bila masa pada akhir tahun tu, tak kisahlah ikut kita akan maklumkan, okey, guru akan boleh mendapat akses kepada bank soalan mulai sekian-sekian. Ya, kita akan maklumkan tempoh itu mulai sekian-sekian dan dia akan tetapkanlah hari apa dia nak buat untuk sekolah dia, subjek apa dia nak buat bila, ini siap-siap peperiksaan sekolah akan tentukan. Tapi apa yang paling penting bila kita umumkan dalam tempoh kita buka bank soalan itu, maka guru-guru yang ingin melaksanakan peperiksaan mempunyai masa untuk mereka mendapat akses pada sistem. Nah, apa yang paling penting kita tahu dalam konteks ini, tentunya ada kesukaran. Ya, kadang-kadang guru di luar bandar mungkin susah nak dapat akses kepada internet. Jadi ada sekolah-sekolah yang
internet aksesnya amat sukar untuk dicapai. Maka dalam konteks ini pihak sekolah boleh memaklumkan pada pihak kementerian dan kita akan susun dengan pihak PPD dan JPN untuk memastikan kita bantu mereka dalam konteks penyediaan set-set soalan ini. Jadi kita tahu bahawa sekolah kita ni ada pelbagai keadaan, sebab itu adalah amat penting ya untuk pihak sekolah berhubung dengan pihak kementerian melalui JPN dan PPD untuk kita lihat kalau perlu bantuan nak setkan soalan hari ini tak dapat akses, apa kita boleh buat? Kita akan sediakan perkara-perkara yang berkaitan bagi memudahkan pelaksanaannya nanti. Dan apa yang paling penting kita ingin mewujudkan, kita tak nak nanti semua orang tekan anak-anak pergi okey ini ujian akhir tahun ni penting. Tak ada. Ini sebahagian daripada ujian biasa. Dah sebelum ni pun dah ada ujian akhir tahun. Dah buat bertahun-tahun ujian akhir tahun. Tetapi kita tambah baik dengan satu penyelarasan soalan bagi membolehkan penilaian dibuat dengan lebih baik. Okey? Ada lagi? Soalan? Tak ada, habis dah. Selesai? Datuk, soalan lain berkenaan isu lain boleh? Okey, sebelum isu lain, boleh isu lain. Cuma saya nak tanya, ada tak lagi soalan tentang isu ni? Sebelum masuk isu lain tentang pentadsiran baru, tentang kaedah baru ni, ada ni? Kalau boleh? Sebelum lepas ni kita bagi buka pada isu lain. Ya. Datuk Usni ni pada Kosmo. Datuk nak tanya, adakah ujian akhir, keputusan ujian akhir ni akan digunakan untuk kemasukan ke sekolah khusus ke? Okey. Satu soalan baik. That's a good trigger point. Okey. Adakah ujian akhir ini akan digunakan untuk kemasukan ke sekolah khusus? Kita tak gunakan ujian akhir ini untuk kemasukan ke sekolah khusus. Kita ada pentaksiran kemasukan sekolah khusus tadi, PKSK tadi. Tumpuan kita dalam kemasukan sekolah khusus seperti mana yang kita jelaskan sebelum ini ya. Kita akan PKSK kita mula guna pada tahun 2020, kita telah untuk kemasukan sekolah khusus, kita akan guna untuk tahun 2021 dan kita akan guna untuk tahun-tahun seterusnya. Jadi pendekatan nak masuk itu adalah murid yang berminat untuk masuk ke sekolah khusus, mereka perlu menduduki pentaksiran berasingan, iaitu pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK. Itu merupakan pendekatan yang kita gunakan. Okey? Ada lagi? Sejelas ya. Ini takut nanti ada ingat kita dah tak ada PKSK ya. Apa yang penting PKSK itu kekal, itu adalah pentaksiran khusus untuk kemasukan sekolah ke sekolah khusus yang kita akan terus laksanakan. Jadi we focus on that one bila kita bercakap tentang kemasukan ke sekolah khusus. Okey? Ada lagi? Saya minum air sekejap. Silakan. Ada? Datuk, nak tanya, for yang tu untuk sekolah khusus, they have to duduk PKSK. Yep. Yang tu secara berasingan ke ataupun sekali ujian akhir tahun dengan PKSK? Berasingan. PKSK ni, PKSK ni pelaksanaannya seperti mana kita buat 2 tahun lepas dan tahun ini. Pelaksanaannya sama. 2020 kita buat PKSK untuk kemasukan 2021, 2021 kita buat PKSK untuk kemasukan 2022. Jadi kita buat benda yang sama. So PKSK ni ada prosedur dia sendiri. Jadi kita akan buka bilakah tempoh untuk murid laksanakan PKSK dan mereka yang berminat boleh ke pusat-pusat yang telah ditetapkan. Itu PKSK khusus ya. Dia tak ada sebahagian daripada ini. Ini kerana tujuan kita apa? Tujuan kita adalah kita tak nak nanti ujian ini dijadikan satu high stake exam. Satu exam yang semua orang tekan nak masuk asrama. Tidak. Untuk masuk asrama kita ada satu pentaksiran lain yang kita gunakan untuk kemasukan ke asrama. Itu yang paling penting. My second question, bagaimana untuk kalau mereka ke tingkatan 4, untuk how they choose their aliran? Okey. Untuk ke tingkatan 4 sebelum ini ya, sewaktu 2 tahun lepas untuk kemasukan ke tingkatan 4 untuk memilih aliran, kita tidak ada PT3 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Namun pemilihan aliran itu dibuat berdasarkan perbincangan guru-guru berkaitan dengan prestasi murid melalui PBD dan sebagainya di sekolah. Nah, pendekatan ini membolehkan dengan pelaporan yang lebih menyeluruh ini, ianya akan memudahkan lagi pemilihan aliran dan perbincangan berkaitan pemilihan aliran antara guru, murid dan ibu bapa. Kerana apa? Kerana pelaporannya lebih menyeluruh. Mungkin kita rasa anak kita ni
patut pergi ke sini. Tapi guru-guru berpandangan mengikut keputusan, mengikut analisa yang dibuat, anak-anak ini lebih sesuai ke aliran yang berikut yang lain. Jadi perbincangan boleh dibuat dengan mempunyai maklumat-maklumat yang lebih terperinci. Sebab itu saya kata tadi, kita gunakan pentaksiran ini, kaedah ini untuk membantu membina anak-anak kita. Apa yang terbaik untuk anak-anak kita, termasuklah dalam konteks pemilihan aliran. Okey, ada lagi? Ada? Datuk sebut pasal kita nak bina murid ni kan. So anda katalah kita dapati lepas buat ujian tu, and then dia terlalu keputusan yang di ujian-ujian tu terlalu teruk dan sebagainya. So apa yang remedy yang boleh dilakukan? Okey, itu sebab kita kata kita buat di peringkat lebih awal, ya. Maknanya kita nak katakan di peringkat sekolah rendah, kita nak tekan tahun 6 ni murid-murid adalah murid yang mempunyai tahap penguasaan yang sepatutnya pada umur mereka 12 tahun di tahun 6, yang mereka boleh bersedia untuk ke tahun berikutnya. Jadi jika sebelum ini kita hanya buat peperiksaan UPSR sebagai contoh, dia dah lambat dah. Kita dapat keputusan intervensi dah tak boleh nak buat kerana murid ini akan masuk ke sekolah menengah. Tapi bila kita laksanakan ujian ini untuk kita lihat intervensi yang dibuat ini memberi dua pendekatan. Pertama sekali pentaksiran berterusan tadi. Yang saya kata kita akan bantu guru-guru, beri latihan pada guru-guru untuk kita tingkatkan pentaksiran berterusan dalam kelas. Bagaimana nak bagi pentaksiran berterusan yang lebih menarik, yang lebih berkesan. Dan ini kita akan bantu guru-guru. Ini yang pentaksiran berterusan dalam kelas. Pentaksiran berterusan ini membantu guru-guru untuk melihat kalau murid-murid mereka ada ketinggalan dalam aspek-aspek tertentu di sepanjang tahun tersebut, perkara ini dapat diselesaikan segera. Jadi dia tak perlu tunggu akhir tahun. Ya, ini pentaksiran berterusan. Pada masa yang sama, kita ada pentaksiran sumatif pada akhir tahun tersebut untuk melihat setakat mana murid menguasai pembelajaran mereka dalam tahun tersebut. Dan sekiranya mereka berada pada tahun 4, seperti mana kita sebut tadi, peperiksaan ujian akhir tahun ini akan ada di mana sekiranya murid tak mencapai tahap penguasaan, guru perlu tulis apakah intervensi yang boleh dibuat oleh ibu bapa dan apakah intervensi yang boleh dibuat oleh guru. Sama ada guru akan membuat intervensi untuk sematu murid ini naik ke tahun 5 tahun hadapan, ataupun guru lain yang mengajar murid ini mempunyai rekod untuk mengetahui apakah intervensi yang boleh dibuat terhadap murid ini. Jadi proses itu adalah satu proses yang berterusan sepanjang masa dalam konteks kita membina seorang insan yang lebih menyeluruh, bukan sahaja dari segi akademik tetapi secara keseluruhannya. Okey, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan lain berkaitan pentaksiran, saya buka pada soalan-soalan lain. Nah, ini tak berkaitan dengan pentaksiran kalau ada. Last Saturday you umumkan mengenai COS kan, telah menimbulkan pelbagai perbincangan dalam kalangan pelbagai pihak. So boleh Datuk perjelaskan situasi sebenar? Adakah ia ini di dalam konteks COS ini, saya, pihak kementerian, pihak SPP dikata macam-macam ni. Ada tuduh macam-macam, tak telus, ada yang kata kami scam pun, ya. Ada yang kata kami scam, pihak KPM, SPP ni scam habis. Saya ingin jelaskan, let's go back to the very basic pengumuman awal. Pertama sekali, bila saya masuk ke kementerian, kita dapati isu kekurangan guru ni memang terlampau tinggi. Ini bukan tahun 20, ini dah berlarutan sekian lama. Dan kita kumpulkan berapakah keperluan sebenar guru untuk kita tutupkan kekurangan itu. Dan kita dapati pada waktu itu adalah kekurangannya adalah seramai 18,702 orang. 18,702 orang. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara pengambilan guru dibuat sebesar itu. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Dan dalam konteks pengambilan guru ini juga, kita menggunakan pendekatan yang sedikit berbeza. Kalau dahulu guru pelajar universiti ataupun calon guru yang mempunyai ikhtisas sebagai contoh fizik, ya, ikhtisas fizik di universiti, ijazah pendidikan dengan fizik sebagai contoh, mereka perlu menunggu kekosongan di sekolah untuk mata pelajaran fizik sebelum mereka boleh diterima masuk untuk mengajar atau dipilih masuk untuk mengajar mata pelajaran fizik di sekolah.
Tetapi ini menyebabkan keadaan di mana banyak situasi terdapat mismatch. Bekalan guru berdasarkan option yang ada dalam pasaran ini dengan keperluan kita di sekolah ini berbeza jauh. Berbeza jauh. Sebab itu tidak ada satu matching. Maknanya bekalan ada. Ramai yang graduan-graduan ikhtisas di luar sana, ikhtisas pendidikan, tapi tak boleh nak masuk sistem. Kerana apa? Kerana dia nak kena tunggu match one to one tadi. Kalau dia graduan fizik, dia nak kena tunggu ada kekosongan option fizik di sekolah. Kita bincang balik, kita lihat, kita kata, kalau sebagai contoh, graduan itu graduan fizik, nak belajar fizik ni mesti tahu matematik. Apakah graduan fizik ini tak boleh mengajar matematik? We went to that detail. Apakah graduan fizik tidak boleh mengajar matematik? Kita bincang. Okey, maknanya kalau fizik, dia graduan fizik, bukan sahaja boleh mengajar fizik, dia boleh mengajar matematik. Apa lagi mata pelajaran yang dia boleh ajar oleh graduan fizik? Jadi kita wujudkan satu kluster. We have a thick book untuk wujudkan satu kluster. Graduan ini apa mata pelajaran yang boleh diajar? Graduan ini apa mata pelajaran yang boleh diajar? Sebab itu pendekatan pengambilan 18,702 ini berbeza daripada pendekatan pengambilan sebelum ini. Jadi ramai yang agak skeptikal bila saya umumkan 18,702, mana nak dapat? Bertahun-tahun tak pernah dapat. Kita kata kita yakin pendekatan baru ini kita susun dengan baik, kita akan dapat semaksimum mungkin berdasarkan keperluan. Now, bila saya umumkan, saya jelaskan from the very beginning bahawa keutamaan diberikan kepada graduan yang mempunyai ikhtisas pendidikan. Full stop. Clear. That one is very clear. Kerana apa? Kerana mereka ini dilatih sebagai seorang guru dengan pedagogi pendidikan dan sebagainya. That's it. Kita jelaskan memang keutamaan kita adalah untuk graduan yang mempunyai ikhtisas pendidikan. That is very clear. Now, the next one we said, sekiranya, if ada kekosongan selepas kita mengambil kira semua bekalan guru yang bekalan calon yang ada ikhtisas pendidikan yang layak, kalau dah habis semua yang layak yang ada ikhtisas pendidikan, barulah kita buka kepada mereka yang tidak mempunyai ikhtisas pendidikan. That is very clear from the very beginning. Kalau dah habis semua ni, dah cari semua, dan barulah kita buka kepada mereka yang tidak mempunyai ikhtisas pendidikan. Itu jelas mas pada peringkat awal. Now, bila kita laksanakan pengambilan secara one-off ini menggunakan sistem kluster ini yang tidak pernah digunakan sebelum ini, tidak ada sesiapa pun yang tahu berapa ramai bekalan graduan pendidikan mengikut mata pelajaran yang ada dalam pasaran. Tanyalah SPP, tanyalah kami, tanyalah universiti, tidak ada sesiapa yang tahu berapa sebenarnya bekalan graduan guru yang ada ikhtisas pendidikan dalam pasaran. Kita tak tahu sebab tak pernah dibuat. Tak pernah dibuat ikut kluster dan sebagainya. Jadi kalau kita rangkum semua ni, berapa sebenarnya ada? Tak ada orang tahu. Oleh yang demikian, bila tak ada orang tahu, kita kata kalau kita tak tahu dan kita nak tunggu semua benda selesai baru kita nak fikir tentang pengambilan untuk mereka tidak ada ikhtisas ini, proses ini akan berlaku tempoh yang jauh lagi panjang. Dan pada waktu itu negara menghadapi pandemik. Jika saudara-saudara ingat, masa itu kita saya umum at the peak of the pandemic. Dan kita rasa bahawa adalah menjadi tanggungjawab kementerian. Ada ruang 18,000 nak bagi kerja ni, kita bagilah secepat mungkin. That was our intention, our noble intention. Kita kata kita duduk dengan SPP, might as well kita settlekan ini cepat. Kesian, ada graduan kita kat luar sana tengah COVID apa semua, keluarga dia tak ada pendapatan, kalau anak dia seorang jadi guru, insya-Allah legalah sikit tekanan pada ibu bapa. Pada waktu itu kita tak tahu berapa lama COVID akan berlarutan. Our intention was very clear. We want to make it very fast untuk membolehkan supaya pengambilan ini dibuat dengan lebih cepat dan anak-anak ini, graduan-graduan ini mendapat ruang untuk bekerja dengan lebih cepat, memberi pendapatan pada mereka, membantu keluarga mereka dan membantu negara mengurangkan pengangguran pada waktu itu. That was very clear. Dan kita bincang, kalau kita nak ambil graduan COS yang tak ada ikhtisas ini, kita nak tunggu semua clear graduan yang ada ikhtisas ini, kita tak tahu berapa bekalan. Jadi kita buat unjuran. Berdasarkan trend-trend bekalan graduan sebelum ini, kita buat unjuran.
berapakah unjuran yang kita perlukan dan berapakah untuk mata pelajaran tertentu, berapakah kita agak-agak perlukan. You see, it's unjuran, it's not confirm. Kerana apa? Kerana keutamaan kita adalah kepada graduan ikhtisas. Jadi kita buat unjuran, berapa agak-agak ni? Kemudian kita nak buat keputusan. Kita nak tunggu selesai semua baru nak panggil graduan yang tak ada ikhtisas. Kalau lambat sangat, COVID berterusan, kesian. Ruang-ruang pekerjaan ini akan lambat diisi. With that noble intention, kita buat interview, kita panggil, kita buat lebih awal. Kita panggil semua supaya sedia. Bila selesainya graduan ikhtisas, selesai sahaja graduan ikhtisas, dan zup, masuklah graduan yang tanpa ikhtisas ini. Itulah cerita dia. Jadi kita buat selesai. Kemudian bila kita laksanakan ini, kita kena pastikan bahawa semua stok graduan yang ada ikhtisas ini selesai. That is very, very clear. Itu daripada from the very beginning. Before kita sentuh graduan yang bukan ikhtisas. Kemudian daripada situ dah selesai semua, maka kita ambillah graduan yang tidak ada ikhtisas tadi. Maka kita ambil mereka. Dalam konteks kita ingin pastikan semua graduan ikhtisas telah selesai. Dah selesai semua, tolak-tolak ni barulah ambil graduan yang tidak ada ikhtisas tadi. Now, ini panjang cerita ni. Dah tanya soalan pendek tapi penjelasannya panjang. Jadi apabila kita selesaikan graduan ikhtisas ini, ada satu graduan ikhtisas, satu kumpulan graduan ikhtisas sekitar 200 orang, kumpulan graduan ikhtisas ini, dia dah selesai, dia dah layak dah. SPP dapati dia memang layak, temuduga apa semua dia layak. Namun begitu, at that point in time, bila kawan-kawan dia ini telah dilantik secara tetap, mereka masih belum menerima surat daripada Senat Universiti. Ada sekitar 200 orang Senat Universiti. It is unfair for us to ignore them. Adalah tidak adil kita ignore dia sebab bukan salah dia. Bukan salah dia surat Senat Universiti lambat. Dia dah ready, dia dah layak. Tapi bukan salah dia. Sebab itu secara teknikal kita ambil mereka ini melalui COS. Dan ini tidak ada kaitan dengan COS yang tidak ada ikhtisas. Dia tak ada. Dia tak ada kaitan, ini laluan lain. Laluan ini secara teknikalnya memandangkan batch mereka telah selesai, tapi pada waktu itu mereka masih belum dapat surat senat, bukan salah mereka, maka kita gunakan laluan COS ini untuk mereka, khas untuk itu. Dan untuk laluan yang memang graduan bukan ikhtisas ini, memang laluan mereka adalah seperti mana yang telah ditetapkan. Jadi ada yang membuat fitnah kat luar sana, kononnya yang ni makan portion, tak ada makan-makan siapa punya, ada bahagian masing-masing yang kita tak sentuh dan it is proper and in order. Kemudian saya nak jelaskan juga, ada yang kata pula, dia kata JPA kata ada dalam senarai itu 4,000 orang diperakukan. Kenapa tinggal 2,000 je diperakukan 4,000? Saudara-saudari, apabila kita ingin mengambil graduan yang tidak ada ikhtisas, untuk jadi cikgu tak boleh. Nak jadi cikgu ni kena ada ikhtisas. Jadi kita kena mendapat kebenaran khusus daripada JPA untuk satu kumpulan yang tak ada ikhtisas, untuk dibolehkan dipertimbangkan, bukan diberi, dipertimbangkan. Maka kita senarai sekitar 4,000 orang graduan yang tak ada ikhtisas ini kepada JPA. Kata ini kita minta JPA supaya bagi kelonggaran pada mereka, mereka tidak ada ikhtisas, tapi kalau hendak dilantik oleh SPP nanti ada kelonggaran. Kita tak kata, JPA tak kata dia bagi 4,000 suruh lantik jadi cikgu, tak ada. Itu diperakukan untuk membolehkan SPP. Dan dalam sistem pendidikan kita, pihak berkuasa melantik, kalau baca betul-betul adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Jadi bila telah dihantar pada JPA senarai 4,000 orang ini, maka SPP akan memilih berapa ramai dia nak. Terpulang pada SPP untuk memilih berapa ramai yang nak, dan mana yang paling penting selesaikan dahulu graduan ikhtisas. So selesaikan graduan ikhtisas, whatever the balance, barulah boleh ambil graduan yang tidak ada ikhtisas tadi. Jadi tak timbul kata, mana kota kami 4,000. There is no such thing as kota, tak ada kota. Apa yang dihantar adalah mereka yang telah di senarai pendek, shortlisted. When you are shortlisted, doesn't mean that you're going to get it. You just shortlisted.
Jadi dihantar shortlisted kepada JPA untuk dipertimbangkan bila SPP dah nak pilih. Nanti senang. Mereka ini dah diperlakukan telah diberi kelonggaran oleh pihak JPA. Maka hantarlah kat situ dan dilantiklah seramai berapa tadi saya sebut tadi dalam 2000 orang tadi. Kita boleh bagi the detail as student number. Kemudian ada pula kata, kenapa pula mata pelajaran tertentu tak ada pun graduan yang bukan ikhtisas diambil? Masya Allah. Ceritanya begini, kalau dah selagi ada graduan ikhtisas, kita tak boleh selesaikan orang lain. Kita cari semua, kalau dah selesaikan graduan ikhtisas, selagi tak selesai graduan ikhtisas, kita akan ambil semua graduan ikhtisas. Maka kalau dah selesai, itu dah tak ada tempat, maka kita tak ambil orang lain. As I said, from the very beginning, the real basic principle adalah graduan ikhtisas diberi keutamaan. Full stop. Terima kasih. Panjang ceritanya. Okey, ada lagi? Dah, habis soalan dah. Okey, kalau tak ada, confirm? Kalau tak ada, terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penonton Didik TV, KPM telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin sebentar tadi. Pentaksiran tingkatan 3 PT3 dimasukkan mulai tahun 2022 setelah lebih kurang 8 tahun diperkenalkan sejak 2014 dan ditangguhkan selama 2 tahun iaitu pada tahun 2020 dan 2021. Namun apabila menjadi kegusaran para ibu bapa bagaimana murid-murid dinilai prestasinya, KPM melihat untuk memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah yang mengandungi 3 komponen utama iaitu PBD, PAJSK dan juga PPSI. Antara fokus lain yang turut dijelaskan adalah pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK masih akan diteruskan seperti biasa. Juga pentaksiran sumatif akan dilaksanakan mulai sesi akademik 2022-2023. Baiklah penonton Didik TV KPM, kita telah pun tiba di penghujung program khas kita pada hari ini iaitu sidang media khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih para penonton, teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K, terima kasih. Kita jumpa lagi. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Kesihatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti di jiwa. Kita selami empati, bina kasih insani, teguh jati diri Arab, sopan hidup harmoni. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Hidup mulia berjaya, terus tekun usaha, teliti dalam bekerja, diri cekap terampil, eksplorasi ilmu berguna, bertindak rasional, mantapkan artikulasi, hujah penuh kualiti. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sejahtera, sekolahku sejahtera,
Ayo kita jayakan